Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda? Apa khabar Puan Hajah Comel-Comel, Panda, Saudara Rahman, Saudara Madam K. Terima kasih sahabat malam menemani saya, Saudara Zizi Muhammad, Hajah Comel-Comel, Saudara Roslan, begitu juga Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Zamari LC, Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Hani Abdullah. Begitu juga Muhammad Kapli, Salam Madani, Saudara Ahmad Mab, Saudara Abu Nem, Saudara Rahman Arazaina, Saudara Zizi Muhammad, Puan Rosli Misyah, Saudara Rosli Misyah, Saudara Ismail Arsyad, Yus Aidiras, Saudara Abu Nem, Saudara DZ Ketari, Saudara Jemaat Pembela, Dian Syah, apa khabar Dian? Moga sihat, ada kawan baru Kuala Lumpur. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sehat walafiat bersama family. Saudara Syahar Ibrahim, Saudara Abu Nem, rapatkan saf katanya. Saudara Amirul Akasyah, Cik Bu, Saudara Abu Sama Adin. Salam saudara Cik Bu, Waalaikumsalam. Pak ini Saudara Nasir, Puan Nur Maria, apa khabar? Salam untuk semua pelayar, Saudara Muhammad Johari. Itu juga Saudara Salim Salim, Said Mustafa, Saudara Azawan, Puan Azizah Arazaina, saudara. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Yang mana yang sempat, saya sebutlah saudara. Jangan marah saudara, kerana banyak juga pencerahan yang perlu diberikan malam ini. Sebab ramai teman-teman nak tahu banyak benda yang sedang berlaku di negara kita ni saudara. Usai pilihan raya yang telah pun kita jalankan, pilihan raya, pilihan negeri, telah pun jalan dan sekarang ni musim yang akad sumpah lah, yang dilantik lah saudara. Saudara, hari ini hari Selasa, tanggal 15 Ogos. Hari kedua, kita start bekerja. Di Negeri Selangor, hari ini hari pertama bekerja sebab semalam masih lagi bercuti. Begitu juga di Terengganu, mungkin di Kelantan rasanya ada cuti umum. Dan hari ini semua orang start bekerja. Jadi kena ingat saudara ya, Pak Chu daripada Langkap, Saudara Ibjah, Umi Kasum, Saudara Mat Riha, Saudara Samsul Anwar dari Puchong. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Azawan, Saudara Azizah, begitu Mat Zaki, Rosli Yunus, saudara, tak apalah saudara, sekejap lagi saya akan bagi pencerahan ya, saudara Rusli dan Rosli ya, saudara Syukur Jamil. InsyaAllah saya akan cuba yang termampu oleh saya dalam waktu-waktu yang begitu terhad. Namun begitu saya perlu mengingatkan saudara, hari ini 15 Ogos 2023 dan merupakan hari yang ke-1245. Virus tersebut melanda negara kita dan masih lagi belum ada perkabaran daripada Kementerian Kesihatan. Sama-samalah saya menunggu, kalau ada laporan saya akan memberi pencerahan saudara. Dan hidup kena diteruskan, perniagaan kena dijalankan. Jadi pada teman-teman yang mempunyai perniagaan, mahu saya wawarkan, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia memasarkan setangi al-bakhurnya, saudara. Dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Jadi kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, jangan lupa boleh hubungi Puan Siti Farehah di talian 017-711-4300, saudara. Kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti, saudara. Begitu juga kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang, Siti Farehah boleh dihubungi di talian 017-711-4300. Dan teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda seperti cherry, apple, anggur, kiwi dan sebagainya, boleh hubungi Syauki di talian 012-357-5703. Harganya murah, saudara. Dan buahnya segar, saudara. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Luar Lembah Kelang tak adalah, saudara. Anda juga harus, jangan lupa, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis. Sambil-sambil melabun, sesuailah untuk anda makan, menikmati Popiah Sira Lady Maria. Harga pun murah, saudara, tak mahal mana. Hubungi saudara Nizam, saudara, di talian 09-435-1203. Baik, saudara, itu seketika untuk e-commerce kita hari ini. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara,
dalam usaha kita untuk mendewasakan diri, salah satu langkah awal yang mesti kita pelajari adalah bagaimana kita harus menjaga pribadi yang mampu menjaga dan memelihara lisan dengan baik dan benar. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar ataupun diam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya saudara, diam itu ada bermacam-macam. Dan ada juga pelbagai penyebab dan kesannya. Ada yang diam itu jadi emas, tapi ada pula dengan diam malah menimbulkan masalah. Semua itu bergantung pada niat, cara, keadaan diri dan lingkungannya. Saudara, saya ingin jelaskan anda ada beberapa jenis diam. Supaya kita dapat faham sebenarnya. Pertama sekali, diam yang dikatakan diam bodoh, saudara. Ini diam kerana memang dia tak tahu apa-apa. Oleh kerana kekurangan ilmu pengetahuan dan kurang pengertian atau lemah pemahamannya serta alasan yang lain. Namun, diam itu jauhlah lebih baik dan lebih selamat daripada memaksa dirinya bercakap ataupun untuk merasa lebih tahu. Jadi orang tak tahu buat tahu, diam bodoh saja, saudara. Diam. Yang kedua, diam malas. Diam jenis ini merupakan keburukan. Kerana diam ketika orang memerlukan perkataannya, dia enggan bercakap. Kerana dia merasa sedang tidak ada mood, tidak berselera dan malas. Itu diam malas, saudara. Dia tak mau melayan. Kemudian ada pula diam sombong. Orang ni, ini termasuk dalam diam yang negatif. Kerana ia bersikap diam berdasarkan anggapan bahawa semua orang mengajaknya bercakap, tapi orang itu tak setaraf dengannya. Itu diam sombong. Dan ada pula saudara, itu diam khianat. Ini diam orang yang jahat kerana dia diam-diam untuk mencelakakan orang lain. Diam ketika diperlukan kesaksian yang menyelamatkan adalah diam yang keji, saudara. Jadi kadang-kadang kita duk tanya, mana rumah orang tu, dia tak tahu je. Itu orang yang begitu sombong, diam yang khianat. Kemudian ada pula lagi saya, diam yang marah. Diam seperti ini, kadang-kadang ada baiknya, tapi ada pula buruknya. Baiknya adalah jauh dan lebih terpelihara dari perkataan keji yang dapat memperkeruhkan suasana. Namun buruknya adalah dia berniat bukan untuk mencari penyelesaian, tapi untuk memperlihatkan kemurkaannya, amarahnya. Sehingga diamnya itu juga boleh menambah masalah. Jadi diam, malas nak layan orang cakap, orang tengah bergaduh, saudara. Dia diam. Ini pun masalah juga, saudara. Tapi diam yang utama adalah diam yang aktif. Maksudnya, diam aktif ini adalah bersikap diam. Hasil daripada pemikiran, perenungan dan niat yang membuahkan keyakinan bahawa dengan bersikap menahan diri, maka akan mendapat maslahat yang lebih besar berbanding bercakap. Jadi mudah-mudahan, saudara, inilah diam yang lebih sempurna. Kita tahu keadaan tu jadi kurang banyak bercakap. Kita diam saja. Itu, saudara. Saudara apa ni pula, Ariana. Bolehlah anda bercakap benda begitu, tapi jangan tertawakan masalah orang, saudara. Okey, kita sambung dalam segmen Mutiara Kata. Saudara, kita tidak boleh mengubah kesalahan kemarin. Tetapi, kita boleh memulai yang baru dengan bercermin diri dari segala kesalahan yang kemarin. Jadi, janganlah anda risau nikmat yang belum anda dapat, tetapi risaulah nikmat yang belum anda syukuri. Ya, saudara? Kadang-kadang kita rasa kenapa tak dapat. Jangan kita risaukan, saudara. Cuma susah hatikanlah, risaukanlah diri anda kerana ada nikmat yang anda perolehi tapi tidak anda syukuri. Itulah Mutiara Kata kita hari ini, saudara. Dan kita masuk segmen pantun Pak Nazil. Dengar nasihat Pak Nazil, saudara. Walaupun jauh di Perlis, beliau masih lagi berkirim salam, berkirim pantun untuk pengayatan kita bersama. Kata Pak Nazil, ikan linang si udang galah sama pria dibeli kat leha. Susah senang takdir Allah, namun manusia perlu berusaha. Jadi memang kita tahu susah ke senang ke hidup kita ini adalah takdir ilahi, saudara. Tapi sebagai manusia, kita perlulah berusaha. Tambah Pak Nazil lagi, sungguh pun kurus, cantiknya rupa. Datang rapat mengenal diri. Berjiran harus bertegur sapa. Kalau dapat, selalulah kenduri. Pak Nazir bergurau, ya, saudara. Dia kita dengan jiran, kita kena kenal, selalu berbual. Dan kalanya berbelanja lah, kenduri lah, saudara. Itu maksud Pak Nazir. Baik, saudara.
Sebelum saya meneruskan bicara ini, tetap saya mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kita risau seandainya pimpinan berbelanja ataupun membelanjakan wang dari kantor negara tanpa had, negara boleh muflis. Saudara. So, Ibrahim, rakyat tak mau duk ke beyond, kuat tipu rakyat. Jangan begitu, bukan tipu saya. So, Ibrahim, jangan kita membuatkan kenyataan-kenyataan yang sebegitu, saudara. Kita bertenang. Ini sekarang tenang. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya ingin mengingatkan bahawa setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam sebarang channel, saudara, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar untuk memberi informasi. Bagi mereka yang kadang-kadang tak tahu, kita bagi tahu. Dan bila saya memberi pandangan ataupun saya memberi ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini memang saya kena cakap setiap malam saya. Ini nak menyelamatkan diri saya. Jangan nanti orang bercakap bukan-bukan, pumpang saya yang kena. Dan saudara, seandainya anda nak menyantuni ulasan saya, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang celupas, saudara. Tak usahlah kita nak maki hamun, ketawakan orang sebagainya. Tak baik, saudara. Sabar dulu. Dan ingat, saudara, santunilah secara harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Permulaan kisah, saya masih lagi mendapat perkabaran dari Thailand. Dah masuk bulan ketiga ni, belum lagi selesai. Thailand masih lagi, itulah pun mengadakan pilihan raya, tak macam negara kita. Kita dalam tempoh 4-5 hari, dah telah pun bentuk kerajaan, dah lantik Perdana Menteri. Di Thailand belum lagi, saudara. Kerana Whip Dewan Perwakilan dan Senat katanya akan bermesyuarat pada besok untuk menetapkan tarikh mengundi Perdana Menteri yang baru. Demikian menurut Speaker Wan Muhammad Noor Mata dalam satu sidang yang dijangka diadakan pada 18 Ogos nanti ataupun 22 Ogos. Belum tahu lagi, saudara. Belum ada. Menurutnya undian untuk memilih Perdana Menteri baru akan bergantung kepada keputusan Mahkamah Perlembagaan besok. Sama ada ia akan menerima petition daripada pejabat Ombudsman yang mencabar kesahihan undi Parlimen yang menafikan pencalonan semula pemimpin parti Move Forward iaitu Pita Limjaroenrat sebagai Perdana Menteri. Ini keadaan di Thailand, saudara, masih lagi dalam limbo, masih lagi belum ada kata putus. Tak tahulah. Katanya besok ada keputusan bila sebenarnya tarikh untuk mereka membuat pengundian. Kita bersyukur negara kita ni telah pun selesai memilih Perdana Menteri, dah masuk 5 bulan, 8 bulan. Walaupun kita itu hari ada tergantung. Kita lebih teruk lagi, sir. Kita tak boleh tubuh kerajaan selepas pilihan raya itu hari. Tapi atas kebijaksanaan Duli Yang Mulia Tuan Agong dan keprihatinan para pemimpin kita yang berjiwa besar, berjiwa lapang, maka terbentuk kerajaan, maka berdapatlah perjalanan negara diteruskan. Ya, saudara, itu pun masih lagi ada orang pertikaikan. Berbeza. Dan hari ini, perbicaraan tentang Datuk Seri Najib. Sabar, saudara. Ya. Perbicaraan Datuk Seri Najib dalam isu 1MDB masih terus berjalan. Dan inilah buat pertama kalinya mantan Gubernur Bank Negara, iaitu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz memaklumkan di mahkamah bahawa Bank Pusat itu dulu pernah mengesyorkan agar 3 pegawai tertinggi 1MDB didakwa berhubung skandal yang menyelubungi syarikat tersebut. Yang pertama kali dia bercakap, saudara. Katanya mereka ialah ketua pegawai eksekutif 1MDB ketika itu, iaitu Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi, bekas ketua pegawai pelaburan 1MDB, Nek Faizal Arif Kamil, dan bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang Keng Chi. Dari kata Zeti, permintaan beliau untuk mendakwa mereka telah dibuat kepada Pegawai Negara Tan Sri Muhammad Effendi Ali. Namun tiada tindakan diambil terhadap ketiga-tiga individu tersebut. Jadi saksi pertama ke-46 itu berkata demikian ketika disoal oleh Peguam Utama Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Jadi bulan lalu Zeti memberi keterangan bahawa kertas siasatan IP yang dikemukakan oleh Bank Negara kepada Jabatan Peguam Negara dengan syor agar pendakwaan jenayah dimulakan dan beberapa pegawai kanan 1MDB didakwa telah diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut, iaitu NFA. Menurut Zeti,
meskipun semua bukti kukuh telah dikumpul dan direkodkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan YNDB, Muhammad Effendi atas sebab-sebab yang tidak diketahui pada 11 September 2015 memutuskan bahawa IP yang dikemukakan oleh Bank Pusat itu diklasifikasikan sebagai NFA, No Further Action. Tiada tindakan lanjut. Jadi, katanya itulah antara sebab Bank Negara Malaysia meluluskan pembayaran tersebut. Lembaga pengarah YMDB telah meluluskannya. Kabinet telah meluluskannya. Malahan katanya Datuk Najib telah menjamin pelaburan itu. YMDB sebagai syarikat yang 100% milik Kementerian Kewangan, tiada sebab untuk Bank Negara Malaysia tidak meluluskannya. Jadi, dalam soal begitu, Tan Sri Muhammad Syafiee bertanya, apakah awak tidak mencadangkan bahawa Datuk Najib telah melakukannya dengan niat tidak baik? Dan Zati menjawab, ternyata pelaburan sedemikian tidak wujud, katanya. Jadi, tanya Syafiee lagi, tapi siapa yang memberikan semua maklumat mengenai pelaburan itu pada Datuk Najib? Zati kata, ini adalah syarikat yang 100% milik MOF, Ministry of Finance atau Kementerian Kewangan. Jadi, Gubernur Bank Pusat itu berkata memandangkan Najib memegang jawatan eksekutif sebagai pengurusi Lembaga Penasihat YNDB, beliau sepatutnya tahu mengenai jenis pelaburan yang sepatutnya dilakukan. Itulah keadaan secara bagaimana akhirnya Datuk Najib berhadapan dengan 4 tuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion milik 1MDB. Perbicaraan katanya akan disambung esok di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Squarah. Bagaimanapun saudara, waktu dalam perbicaraan tadi, saudara, ini laporan saya terima, akhirnya Hakim mengingatkan supaya mereka yang berada dalam galeri, yang mendengar perbicaraan, kalau boleh janganlah ketawa terbahak-bahak. Kata, ini kerana waktu Tan Sri Syafiee yang mewakili mantan Perdana Menteri menyoal balas bekas Gubernur Bank Negara berhubung dengan dokumen berkaitan. Jadi beliau juga mohon agar semua pihak yang mengikuti perbicaraan mematuhi etika ketika berada di mahkamah. Jadi tuan-tuan, saudara, kalau anda pergi mengikuti perbicaraan, jagalah kesopanan dalam mahkamah. Jadi sebab itu, dalam perbicaraan tadi, bila Tan Sri Muhammad Syafiee, dia tanya, Tan Sri, katanya, saya ingin tunjukkan satu dokumen. Zati kata, saya tak pernah tengok pun dokumen ini. Sudah tentu, saya akan menunjukkan kepada anda. Jadi kenyataan itu sebenarnya menarik perhatian orang ramai dalam galeri sebelum ditegur oleh Hakim. Dia kata, Tan Sri, saya nak tunjuk anda satu dokumen. Dia kata, saya tak pernah tengok. Betul lah. Itulah lebih kurangnya. Jadi dalam keadaan begitu, galeri ini banyaklah pandangan-pandangan yang sinis, yang positif terhadap saksi perbicaraan tersebut. Bagaimanapun, perbicaraan akan bersambung besok. Kita tunggulah apa lagi kenyataan-kenyataan yang akan keluar dalam kes 1MDB yang sedang panas dibicarakan. Baik, saudara. Itu selesai kes 1MDB. Kini timbul pula pagi tadi, saudara. Awal pagi saya dihujani oleh pelbagai panggilan telefon, pertanyaan, WhatsApp yang masuk dalam talian telefon saya, macam juga keputusan pilihan raya. Berdengung-dengung jadi saya. Semua nak tahu betul ke tidak. Apa cerita, saya kata sabarlah dulu, biarlah saya cari faktanya. Saya tak bolehlah, sebab sesuatu yang menyangkut soal mahkamah ni, saudara, kita harus berhati-hati untuk memberi ulasan. Kerana tersalah beri ulasan, kita boleh dianggap sebagai menghina mahkamah ataupun contempt of court. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, dalam kes-kes yang begini, bolehlah mereka nak buat kenyataan, terpulanglah. Tapi saya dengar macam kenyataan Azmin, Ali dan sebagainya, itu mendedahkan dirinya untuk contempt of court. Tapi terpulanglah. Dia tentu lebih tahu sebab dia bekas menteri, bekas wakil rakyat dan masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri. Tentulah dia tahu batas-batas di mana dia boleh bercakap. Tapi bagaimanapun, saudara, mahkamah hari ini telah pun melepas dan membebaskan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, atas 4 tuduhan. Dia ada 7 tuduhan, saya ada 4 tuduhan. Ya, katanya menggunakan kedudukan untuk rasuah berjumlah 232.5 juta bagi parti pimpinannya, Parti Bersatu. Jadi Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Tan Sri Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan tersebut. Jadi sebelum ini media melaporkan bagaimana Tan Sri memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden.
Pengurusi Presiden Nasional itu memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan dikenakan terhadapnya dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Jadi melalui affidavit sokongan yang difailkan bersama dengan notis itu, Tan Sri Muhyiddin mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah dengan Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Ini berikutan dakwanya tiada mana-mana satu pun dalam tuduhan terbabit mendedahkan kesalahannya mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 di bawah Akta SPRM. Saudara, kerana waktu beliau menjadi Perdana Menteri, tuduhan tersebut, beliau didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Manfo Sdn Bhd, serta daripada Datuk Azman Yusof bagi pihak Parti Bersatu. Dan beliau didakwa melakukan perbuatan itu di Bank CIMB, Cawangan Menara KL, Jalan Session Central, antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021, serta 8 Februari dan 8 Julai 2022 mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ahli Parlimen itu didakwa oleh Mahkamah Session Shah Alam pada 13 lalu atas pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta. Dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session. Saudara, dia kebenarnya dibebaskan sebab pertuduhan cacat, bukan sebab tiada prima facie. Ini perlu faham, saudara. Pertuduhan cacat sebab figur ataupun jumlah 0.5 juta, bukan sebab tak ada salah guna kuasa. Maknanya, saudara, artinya, saudara, rasuah tu dikatakan dicacatkan oleh peguam yang katanya dalam keadaan yang sebegitu. Dia bebas bukan sebab menang perbicaraan, saudara. Pertuduhan perlu dikemaskini saja. Jadi perbicaraan di Mahkamah Session masih berjalan. Sebab itu janganlah kita buat tuduhan yang melampau-lampau. Dengar laporan sebenar, saudara. Sebab itu saya bagi tahu pesan pada kawan-kawan, mereka yang mengiringi Datuk Tan Sri Muhyiddin, saya ingatkan, jangan suka sangat. Memanglah hari ini, kerana Perdana Menteri tidak campur tangan. Banyak mereka mengatakan bahawa ini adalah tuduhan terpilih. Sebaiknya kita dengar kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh mereka sebelum ini. Bahawa kononnya ini membawa Tan Sri Muhyiddin ke mahkamah atas tuduhan rasuah sebagainya adalah tuduhan politik. Tapi hari ini saya terbukti yang awak Perdana Menteri tak campur. Terbukti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri urusan badan kehakiman sebagaimana yang mereka lakukan, saudara, waktu mereka berkuasa. Tapi, saudara, jangan lupa, ada 2 kes lagi belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh pun, termasuk kes yang melibatkan menantunya. Jadi, saya haraplah teman-teman jangan berkepak sangat, kata Datuk Lokman Adam di atas kiriman. Dia kata, jangan berkepak sangat. Kepada yang tak mengikuti, Tan Sri Muhyiddin ada 6 kes mahkamah. 4 kes salah guna kuasa. Yang ini dia menang di Mahkamah Tinggi. Tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Ada lagi 2 kes. Lebih kurang 155 juta. Kes ini masih berjalan. Jadi bagaimanapun saya agak tertarik dengan catatan daripada saudara Hisham Jalil. Cuma saya nak tengok supaya janganlah bila saya membaca ini dia terjerat dalam contempt of court. Kerana menurut hantaran saudara Hisham Jalil selaku Majlis Tinggi UMNO, katanya pagi ini bekas Perdana Menteri dan Pengurusi Bersatu Tan Sri Muhyiddin dibebaskan dari tuduhan rasuah oleh Mahkamah Tinggi berkenaan kes rasuah 200 juta dari jana wibawa. Fakta tuduhan diberi oleh SPRM ialah Tan Sri Muhyiddin telah meminta rasuah lebih 200 juta di pejabat Perdana Menteri dari 3 syarikat. Sebutlah Bukhari, Nepturis, Manfo. Dan 195 juta telah masuk ke akaun Parti Bersatu dari Bukhari Equity sebelum pilihan raya umum tempoh hari. Jadi, kata Syam Jalil, sebab pembebasan yang diberi oleh mahkamah ialah kerana tidak salah mengikut Akta SPRM. Jadi sebab itu, dia pun menimbulkan persoalan lah. Apakah apabila sesiapa saja dia Perdana Menteri atau Menteri, kalau mereka
minta rasuah dan sebagainya kerana untuk dana politik, apakah tidak bersalah? Itu keadaannya, saudara. Jadi sebab itu, walaupun kita rakyat tak boleh nak kata kita bersetuju, saudara. Apa saja diputuskan oleh mahkamah, kita harus bersetuju dan mendengar dengan teliti. Jangan pula kita membuat andaian yang bukan-bukan. Kerana memang kita faham, kalau wang itu ada. Tidak dinafikan. Ya, saudara, sebab itu Saudara Hisham Jalil menggesa sebagai Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rakyat. Sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan, saudara, ataupun presiden undang-undang, maka lebih teruklah rasuah akan berleluasa di negara ini. Demikian kenyataan daripada Saudara Hisham Jalil. Bagaimanapun, Jabatan Peguam Negara telah pun menjelaskan bahawa mereka akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya berhubung pembebasan Presiden Parti Peribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin atas 4 kes salah guna kuasa untuk rasuah berjumlah 232.5 juta. Dan perkara tersebut telah dimaklumkan oleh pengarah kanan bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM, iaitu Datuk Wan Syarudin Wan Ladin, ketika ditemui oleh media di luar mahkamah pagi tadi, saudara. Katanya notis rayuan itu adalah membabitkan keputusan mahkamah yang membebaskan Tan Sri Muhyiddin. Jadi katanya kita akan merayu dan failkan notis. Jadi bila ditanya mengenai baki lagi 3 pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin, iaitu pengubahan wang haram dan menerima hasil aktiviti haram AMLA, Wan Syarudin berkata pendakwaan akan memohon di Mahkamah Session agar pembicaraan kes itu ditangguhkan. Sementara dia tunggu rayuan, dan kes itu ditangguhkan dulu untuk sementara. Katanya sebelum ini mahkamah telah pun menetapkan pada 19 September depan untuk sebutan semula kes bagi permohonan pembicaraan bersama. Lebih daripada itu katanya saya tak boleh komen. Kemudian saudara, Jabatan Peguam Negara mengesahkan tengah hari tadi bahawa kerajaan telah pun memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi untuk melepas dan membebaskan Presiden Parti Peribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin awal pagi tadi, saudara. Pihak pendakwaan katanya dengan ini ingin menyatakan bahawa notis rayuan ke atas keseluruhan keputusan tersebut telah pun difailkan hari ini. Itu kata Pejabat Peguam Negara. Dalam kenyataan tersebut, jabatan itu turut menegaskan keputusan mahkamah hari ini hanya bersabit tuduhan yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009. Pihak pendakwa juga ingin menjelaskan bahawa permohonan yang telah diputuskan oleh mahkamah tadi hanyalah berkenaan dengan 4 pertuduhan bagi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM saja. Jadi 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram ke atas pengurusi Perikatan Nasional itu masih kekal dan akan melalui peringkat sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September. Ya, saudara. Jadi keputusan hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Jamil Hussein berkata, pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Jadi Jabatan Peguam Negara telah pun memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi tersebut, saudara. Jadi kenyataan Peguam Negara itu Tan Sri Idris Harun turut mengeluarkan kenyataan bahawa keputusan mahkamah melepaskan Tan Sri Muhyiddin itu hanya melibatkan 4 pertuduhan. Bagaimanapun boleh berkata 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram adalah kekal. Tarikh sebutan bagi kes itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September. Itu daripada pejabat peguam, saudara. Pejabat Peguam Negara, Tan Sri Idrus. Jadi saya nampak ada satu coretan daripada peguam. Kerana mereka sini menyentuh soal undang-undang, saudara. Catatan seorang peguam, dia kata jadi peguam kes jenayah ini, kalaulah anak guam kita ni menang di mahkamah rendah atau mahkamah bicara, jangan terlalu seronok katanya. Atau kita rasa gembira sangat kerana pihak yang satu lagi, terutama pendakwa raya, boleh membuat rayuan di mahkamah yang lebih tinggi. Ada 3 mahkamah, lazimnya untuk rayuan dibuat di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Apa-apa saja keputusan di mahkamah rendah atau dipanggil mahkamah bicara boleh berubah atas laikas sewaktu kes dirayu ke mahkamah yang lebih tinggi.
Jadi keputusan mungkin kekal atau mungkin juga berubah sewaktu rayuan nanti. Jadi katanya hakim tak kata tidak ada salah guna kuasa ataupun rasuah. Cuma hakim kata kertas pertuduhan cacat. Jadi sebab itulah kerana kertas pertuduhan dicacat, maka beliau dibebaskan. Macam dia katanya macam kes Hamid Badur lah. Video Azmi Ali kabur. Itu keadaannya. Jadi sekarang ni saudara ada pula yang bertanya, apakah Mahyudin file notis batal pertuduhan terhadapnya? Jadi kerana beliau belum dibicarakan lagi. Kemudian alasan lepaskan adalah sebab tuduhan cacat. Tuduhan cacat bukan bermakna tiada prima facie. Tuduhan cacat sebab figure ataupun jumlah 0.5 juta. Jadi prima facie wujud tapi ada kelemahan pendakwaan, itu teknikal. Saya tertarik dengan ulasan ringkas daripada Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Melaya, iaitu Muhammad Fazli bin Ramli. Ini kita hayati betul-betul. Ini peguam yang cakap saya. Saya tengok culipan yang sampai kepada saya kata elok. Kita dengar baik-baik, berhati-hati, supaya kita tidak salah tafsir. Saudara, banyaklah orang mengata macam-macam berhubung dengan kes ini. Jadi katanya pertama, kes Tan Sri Muhyiddin digugurkan kerana ada kertas pertuduhan yang defektif ataupun cacat. Dia kata saya boleh bersetuju keputusan hakim. Dia kata peguam tu. Kerana Seksyen 153 dalam kurungan 1 Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan tata cara teknikal yang sangat strict terhadap kertas tuduhan. Kalau pelaku buat sekalipun jenayah yang dituduh, tertuduh masih boleh dilepaskan kerana pertuduhan yang defektif, pertuduhan yang cacat. Namun, pendakwa raya biasanya tidak berdiam diri kerana mereka punya kuasa yang agak luas seperti mana perkara 145 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu untuk memulakan, menjalankan atau menghentikan prosiding terhadap sesuatu kesalahan jenayah. Perkara 145 ni kuasa besar milik Peguam Negara, saudara. Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Saudara, pilihan yang ada sama ada satu pertuduhan baru dirangka atau merayu di Mahkamah Tinggi bahawa keputusan hakim mahkamah yang membebaskan. Jadi terlalu banyak lagi jalan yang boleh dirintis oleh pendakwaan, seperti membuat semakan atau memperkemaskan siasatan supaya satu tuduhan dapat dikemukakan dengan lebih berkesan. Banyak kes kelemahan siasatan menjadi punca tiada prima facie atau dibebaskan di akhir kes pembelaan. Jadi kes ini baik untuk dijadikan rujukan ataupun presiden ataupun duluan. Dalam mahkamah, bahasa-bahasa peguaman dia mengatakan presiden ataupun duluan kepada kes-kes jenayah negara ini, supaya ia menjadi satu asas pembebasan seseorang kerana hanya kertas tuduhan tak lengkap di peringkat sebelum pembicaraan bermula melalui hanya satu notis saja. Jadi pembicaraan belum bermula, saudara. Saya tidak berminat untuk berpolitik dalam kes ini, kata peguam tersebut. Jadi prosedur mahkamah kerana dalam undang-undang kita tidak diajar untuk menjadi walaun kepada suatu kes. Tapi setiap kes mempunyai variasi dan kreativiti untuk menang dengan skill advokasi peguam-peguam. Namun, kata peguam tersebut, pada pendapat saya dalam kes melibatkan kepentingan rakyat, jenayah yang high profile, berprofil tinggi, semua pihak seperti pendakwa raya, hakim, melihat kepada meritable case sebagai keutamaan supaya yang dituduh tidak dizalimi dan mangsa akan terbela. Kes ini juga menarik bagi dia kerana bidang kehakiman kelihatan bebas dari campur tangan politik eksekutif dan kerajaan yang memerintah. Dan katanya bahawa kes belum berakhir tapi baru bermula. Itu menurut saudara Muhammad Fazli bin Ramli. Itu Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Melaya. Saudara, artinya kes ini bukan berakhir, saudara. Masih dianggap sebagai baru bermula. Jadi saudara, jangan kita membuat telahan yang bukan-bukan. Saya tengok macam-macam orang kirim. Ada yang marah pada ketua hakim, ada marah pada peguam kita punya kita panggil peguam negara. Macam-macam lah saudara. Tapi saya harap saudara, jangan kita buat pesan yang bukan-bukan. Kita tunggu lagi. Belum selesai lagi saudara. Sebab peguam negara telah pun, pejabat peguam negara telah pun membuat permohonan untuk kes ini disemak semula. Saudara, itu yang dapat saya laporkan berhubung tentang kedudukan
kes yang menjadi begitu panas hari ini. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi dalam keadaan ini, memanglah saudara saya tahu, bagi penyokong happy. Tapi belum tahu lagi. Dan ini juga membuktikan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan katanya, beliau tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Dan beliau juga tidak mencampuri urusan penguatkuasa sama ada polis, tentera maupun SPRM. Jadi pembahagian kuasa itu terlaksana. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Parti Keadilan selama ini, saudara. Baik, saudara. Itu kes Tan Sri Muhyiddin telah pun kita ketahui dan kita tunggulah perkembangan, saya rasa dalam seminggu dua lah. Seminggu dua ni. Kes Wak Zahid, kita sabar dulu, tunggulah. Jadi jangan pula kita sekarang ni beranggapan bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh lepas, Datuk Zahid Jamidi juga boleh lepas. Lewat perancangan. Tak betul, saudara. Kita tunggu. Sebab kita harus menghormati dalam proses kita menjunjung perlembagaan. Dan kita sentiasa mendaulatkan undang-undang. Saudara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang harus dipertahankan. Hari ini juga, saudara, pihak Polis Raja Malaysia katanya telah pun menerima permohonan lisan dan mereka akan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk mengenakan notis merah berkaitan kes melibatkan menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, katanya pihak polis akan bekerjasama dengan SPRM berhubung bantuan yang diperlukan. Tindakan akan dijalankan berdasarkan maklumat yang diberikan dan permohonan notis merah yang mana kita telah pun terima, katanya. Beliau berkata dalam sidang media selepas majlis serah tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, itu di Mes Pegawai hari ini. Sinar Harian sebelum ini telah melaporkan bahawa Kementerian Dalam Negeri akan melihat sebarang bentuk bantuan yang diperlukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung kes melibatkan menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata pihaknya sentiasa terbuka dan memberikan kerjasama dalam melibatkan bantuan kepada mana-mana agensi. Dan Sinar Harian juga Rabu lalu, saudara, melaporkan SPRM akan meminta kerjasama Jabatan Immigration bagi membekukan pasport Muhammad Adlan yang merupakan menantu Tan Sri Muhyiddin dan seorang lagi individu kerana diperlukan bagi isu rasuah penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Ini bukan jana wibawa, saudara. Ini projek yang lain. Itu belum lagi, saudara, tentang kes-kes yang melibatkan sebagaimana yang didedahkan oleh Dr. Mazli. Ada lagi, saudara. Tak berhenti. Ini keadaannya. Jadi kita haraplah, saudara, bahawa keadilan ditegakkan, rakyat akan melihat dengan berlapang dada. Okey, saudara, itu peruntukan mahkamah. Kalau saya tidak memuaskan hati anda, saya mohon maaf. Tapi itulah yang termampu saya nyatakan, sebab untuk mengulas sesuatu perbicaraan di mahkamah bukanlah satu mudah. Saya harus berhati-hati supaya kita tidak terperangkap dalam contempt of court ataupun menghina mahkamah. Saudara. Jadi, saudara, dia kata dia minta saya senaraikan ini kes Datuk Zahid juga. Asyik kes Tan Sri Muhyiddin dengan menantu dia saja. Ya, saudara, kita tunggulah, saudara, satu-satu. Akan timbul. Bila timbul masanya kita ulaslah sekarang. Tapi, saudara, saya ingin jelaskan. Sebab itu saya lihat kawan-kawan dalam media sosial saya ini, dalam halaman saya ini, jangan bergaduh dan jangan membuat tuduhan. Jangan melontarkan kata-kata yang bersifat prejudis. Bagi saya menerima apa saja. Kalau mahkamah kata bebas, bebas. Kalau mahkamah kata bersalah, bersalah. Jadi sekarang ni Saudara Jamaluddin Ahmad, kes Datuk Zahid Hamidi macam mana pula katanya bukan senyap. Akan dibicarakan bulan Oktober. Saudara, kadang-kadang anda cuba menafikan. Itu masalahnya. Tunggulah bulan Oktober. Perbicaraan akan berjalan. Dan bila perbicaraan berjalan, kita tunggulah apa keputusan hakim. Jangan kita pula mengatasi ataupun kita membuat satu penghakiman saya katakan penghakiman rakyat. Tak boleh. Sesuatu perbicaraan biarlah mahkamah menentukan, saudara. Saudara,
Jangan. Saya menasihat pada teman-teman. Saya haraplah secara berfikiran matang. Dalam ini kes yang sensitif, saudara. Sebab ini melibatkan pemimpin tertinggi. Malah kadang-kadang kita juga boleh dikenakan tindakan. Tunggu je lah. Betul, saudara Azizul Hanifah. Tunggu. Tak lama pun akan ada perbicaraan, kita laporkanlah. Sebab sebelum pilihan raya negeri itu hari, saya ingat dalam seminggu sebelum pilihan raya negeri, sudah pun berjalan kes itu. Tapi ditangguhkan. Kerana mahkamah juga memahami bahawa Timbalan Perdana Menteri terpaksa menghadiri banyak program-program. Jadi ditangguhkan pada bulan Oktober. Sabar, saudara. Baik, saudara. Sekarang ni kita tengok bagaimana pengurusi jawatan kuasa pembangunan Islam dan dakwah penerangan dan hubungan serantau di Kota Baru, Kelantan. Semalam saya dah bagi tahu bahawa ada mengatakan bahawa Datuk Muhammad Nasaruddin akan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan yang ke-9. Kabarnya besok jam 3.30 petang. Saya melihat keadaan begitu, saya senyum. Kerana sepanjang musim kempen pilihan raya dulu, itu Datuk Muhammad Nasaruddin adalah antara panglima perang yang menuturkan, melontarkan macam-macam pandangan. Kali ini jadi Menteri Besar macam mana? Apakah beliau akan mengekalkan bahasa bicaranya, lontaran kata-katanya sebagaimana yang dilakukan sewaktu beliau hanya bergelar sebagai wakil rakyat dan esko. Ini keadaan saya. Sumber Usam dah beritahu bahawa Dr. Muhammad Fazli Hassan, yang sebelum ini sebagai pengurusi jawatan kuasa pembangunan insan, bakal dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar. Selain itu, 2 jawatan penting besok akan turut berlangsung, iaitu Majlis Angkat Sumpah melibatkan Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Seorang wakil rakyat dari Parti Berburu 1 turut dilantik untuk jawatan esko kali ini. Jadi bukan jawatan Timbalan Menteri Besar. Ini hanya esko, saudara. Sebab itu saya kemudian di Terengganu sekarang, di Pulau Pinang. Saya menerima laporan di Pulau Pinang bahawa inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah politik tanah air apabila pucuk pimpinan DAP sebulat suara memutuskan agar seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO mewakili Barisan Nasional dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ya. Susah Agung DAP Anthony Loke berkata perkara itu dipersetujui selepas 2 pengurus kerusi dimenangi oleh calon Barisan Nasional daripada UMNO pada pilihan raya negeri Pulau Pinang, iaitu Dewan Undangan Negeri Bertam dan Sungai Aceh. Mesyuarat jawatan kuasa tertinggi pusat CEC telah mencadangkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang supaya seorang esko daripada UMNO mewakili Barisan Nasional dilantik. Sebenarnya 2 orang saja, iaitu sama ada dilantik Rizal Malikan, Nana Malikan yang menangi kursi Dun Bertam, ataupun seorang lagi iaitu Rashidi Zainul menang di kursi Dun Sungai Aceh. Dan semalam pun Pulau Pinang telah pun menyempurnakan majlis angkat sumpah ketua menterinya. Jadi kita tunggulah pelantikan tersebut. Sebab itu saya katakan jangan kita buat andaian. Banyak orang mengatakan Rizal akan dilantik sebagai timbalan ketua menteri. Belum lagi. Terpulanglah pada ketua menteri. Di Kuala Terengganu, kerajaan telah pun bersetuju, kerajaan negeri Terengganu yang 32 semua orang PAS. Tak ada daripada Bersatu, tak ada daripada UMNO, tak ada daripada Amanah. Bulat-bulat daripada warga PAS yang menang jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dalam pilihan lepas, dan portfolio 10 ahli Majlis Tinggi Kerajaan Negeri Terengganu akan diumumkan besok. Yang menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, senarai berkenan telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Sultan Mizan Zainal Abidin sebelum diumumkan pada mesyuarat ahli Majlis Kerajaan Negeri. Samsuri berkata beberapa perubahan bakal dilakukan, katanya. Jadi termasuklah adalah macam-macam perubahan akan dilakukan, dan terdahulu Datuk Seri Ahmad Samsuri mengangkat sumpah pelantikan sebagai Menteri Besar di hadapan Sultan Zainal Abidin, dan turut melafaz sumpah adalah 10 orang ahli Dewan Undangan Negeri, termasuk 4 muka baru yang dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri, saudara. Berikut adalah 10 senarai ahli Dewan Undangan Negeri yang melafaz sumpah hari ini memegang jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri di Terengganu, iaitu Datuk Satiful Bahari Mamat,
itu Adun Paka, Datuk Razali Idris, Adun Kijal, Datuk Dr. Azman Ibrahim, Adun Jabi, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, Adun Batu Buruk, Wan Syukari, Wan Abdullah, Adun Wakah Memplam, Isyamuddin Abdul Karim, Adun Tepuh, Arifin Deraman, Adun Alur Limbat, Maliaman Kasim, Adun Ajil, Hanafiah Mat, Adun Cukai, dan Muhammad Nur Khuzaini Abdul Rahman ala Adun Kota Puteri. Itu 10 orang telah pun dimuktamadkan sebagai Esko Kerajaan Negeri Terengganu, saudara. Itu laporan yang saya dapat di Kelantan juga. Dan Negeri Sembilan belum ada dihubungkan siapa yang menjadi Esko-nya. Belum ada lagi, saudara. Dan di Kedah juga belum ada. Tapi macam di Kelantan itulah, seorang daripada parti PBM akan dilantik sebagai Esko. Dan saudara, baik saudara, sedikit penjelasan bagaimana kedudukan Adun ataupun wakil-wakil rakyat yang menang apa semua. Saya jadi menurut ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Lengging Negeri Sembilan, saudara, dia kata bahawa tempoh 8 bulan sejak penubuhan kerajaan perpaduan sebenarnya tidak mencukupi untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi, selaku ahli Dewan Undangan Negeri Lengging, Saudara Muhammad Asna Amin berkata, tidak timbul soal gabungan dua blok parti itu ditolak oleh rakyat. Sebaliknya, penjelasan mengenainya, konon wujudnya pengkhianatan selepas pilihan raya umum tidak sampai ke peringkat akar umbi. Dia kata dia selaku Adun yang menang pada pilihan raya lalu, mereka bukan menolak Pakatan Harapan Barisan Nasional, tapi mereka tidak benar-benar faham tentang duduk perkara. Jadi, penjelasan yang dibuat oleh Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi dan pemimpin lain tidak cukup sampai. Di mana dalam masa 2 minggu berkempen, kita berjaya buat penjelasan dan menang cuma sedikit saja. Itu keadaannya, saudara. Dan saya hari ini juga menerima penafian daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syarani. So, beliau menafikan sebab ada tular dalam media sosial mengatakan bahawa Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syarani Mohamad, kononnya mengeluarkan kenyataan berhubung tindakan jika Menteri Besar Negeri Sembilan tidak dilantik dalam kalangan Wakil Rakyat Barisan Nasional, macam-macam lah dalam post tersebut. Katanya perbuatan mewujudkan kenyataan palsu itu langsung tidak membawa sebarang manfaat kepada negara serta rakyat. Dan beliau menasihati orang ramai jangan percaya. Nah, ini kenyataan sekarang ni musim mereka untuk melaga-lagakan antara ahli-ahli UMNO dengan pimpinan Pakatan Harapan, khususnya daripada Parti Keadilan. Ini yang sedang direncanakan. Saudara, saya perlu menjelaskan persoalan ini, saudara. Kerana apa yang dapatan saya, memang ada usaha-usaha sedang melakukan untuk melaga-lagakan antara pimpinan kerajaan persekutuan, khususnya Yang Amat Perdana Menteri dengan warga UMNO. Apabila kes Datuk Seri Najib ditimbulkan, kes perbicaraan Tan Sri Muhyiddin diwujudkan dalam media sosial, kes perbicaraan Datuk Zahid, kekalahan UMNO yang begitu teruk, kosong di Terengganu, banyak dikaitkan. Jadi sebenarnya tak ada apa pun. Pimpinan melihat apa yang berlaku dalam pilihan raya di 6 buah negeri adalah proses biasa. Dan pemilihan kali ini hanya untuk pemilihan di peringkat negeri, bukan di peringkat persekutuan. Ada orang bertanya bagaimana, apakah benar adanya kemungkinan wakil-wakil rakyat daripada UMNO yang meletak jawatan kena menyokong pihak di sebelah sana. Saya kata, mana mungkin takkan dia orang ada 100 juta. Setiap ahli parlimen yang menang itu hari, kalau dia keluar parti, dia kena bayar 100 juta. Dan kalau mereka bertanding pun belum pasti boleh menang. Jadi saya merasakan isu tentang usaha untuk menjatuhkan kerajaan persekutuan pimpinan Datuk Seri Ibrahim, saya rasa memang sukar. Tetapi sebagaimana yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, bahawa katanya memang benar sebab beliau sedang memerangi usaha mereka yang terjebak dalam budaya rasuah. Jadi saya betul ke Seri Najib minta Datuk Zahid Hamidi letak jawatan? Tak ada, saudara. Tak ada. Tak ada, saudara. Dan sekarang ni, saudara, saya mengharapkan sudah sampai masanya. Sudahlah. Cuma
Saya agak terkejut hari ini, saudara, bila timbul isu pembebasan mahkamah terhadap Dr. Tan Sri Muhyiddin. Saya kata bergolak lagi lah. Bergolak lagi. Maka orang kita tak habis lagi dengan politik. Sedangkan hari ini sepatutnya kita berfikir nak cari rezeki macam mana nak menambah makanan, macam mana nak menambah ekonomi. Saya nak jelaskan, saudara, saya mendapat laporan. Ini bukan cerita bohong, saudara. Ini kenyataan sebenar-benarnya. Ini agak membahaya kalau kita berterusan terjebak dalam politik yang tanpa batas. Kerana dalam keadaan sekarang, saudara, agak mengerikan. Ini memang benar, saudara, agak mengerikan apabila Thailand katanya besar kemungkinan tidak akan mengekspor beras. Ini berat, saudara. Kalau Thailand menghentikan ekspor beras, berat ni, saudara. Aduh, kalau ini berlaku macam mana tu, saudara? Kita harus berhati-hati menghadapi suasana yang tak menentu. Sebab dari laporan yang saya lihat, bahawa memang Vietnam telah pun memutuskan untuk tidak meneruskan pengeksportan berasnya. Kerana mereka bimbang bahawa negara tersebut akan terjebak dengan keterjaminan makanan, food security. Dan Thailand kerana kesan daripada perubahan cuaca, maka tanaman padi juga mungkin dihentikan. Kalau ini berlaku, bagaimana dengan kehidupan kita? Sebab itu kita sekarang ni, saudara, pergantungan kita kepada beras, itu makanan ruji yang penting pada kita, adalah 30% daripada luar negara. 60% daripada penghasilan tempatan. Tetapi, kalau kita asyik sibuk berbalah lagi, bila masa nak menangani persoalan ini? Ini yang saya risaukan. Dan ekonomi bagaimana? Masih lagi, ada lagi mengatakan bahawa orang ni patutnya jadi menteri. Dan sekarang ini, apa yang berlaku di negeri Selangor. Saudara, majoriti ahli-ahli Dewan Luangan Negeri di Selangor adalah terdiri daripada ahli-ahli DAP. Saya nak kata macam mana? Bukan, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri kita sebagai pemilih. Jangan salahkan orang lain. Salahkan pimpinan-pimpinan yang ada dalam parti-parti yang berdasarkan kepada parti orang Melayu. Kita pecah sampai 10 parti. Dulu cuma ada satu saja. Sekarang ni 2, kemudian 3, 4, sampai 10. Dan kita nak menyalahkan bila parti DAP yang dia solid. MCA tak bertanding. Cuma dia bertanding dengan gerakan. Jadi DAP dengan sokongan Kerajaan Pakatan Harapan, dia menang. Nak buat macam mana? Jangan kita bercakap sesuatu kesal lontarkan pada orang lain. Ini bagi saya satu pemikiran politik yang tidak matang. Sewajarnya kita menerima segala keputusan dengan hati yang lapang. Inilah natijahnya. Saya dah bercakap, bukan saya tak bercakap. Sekarang ni baru nak dikesal. Memanglah, saudara, orang Melayu ni, saudara, memang bila dah terantuk, baru tergadah. Saudara, yang duduk dengan DAP, kenapa? Bukan soal kita duduk dengan DAP, kita dalam Pakatan Harapan. Itu cerita dia. Okeylah, marah pada UMNO. Tak undi pada UMNO. Sekarang ni kita menyesal. Apakah tak boleh UMNO bertanding? UMNO bertanding. Keadilan juga bertanding. Calon daripada keadilan pada yang kalah. Calon daripada Bersatu yang kalah. Calon daripada PAS pada yang kalah di negeri Selangor. Saudara. Jadi kita, undian kita tidak begitu dapat pada DAP. Jangan marah. Itu keadaannya. Saya gacha dia kata bukan tak matang tapi rakyat bijak. Iyalah. Tak apalah. Dia menang 19 kursi. Terimalah hakikatnya. Saya mengharapkan sebagai ini adalah menjadi satu pengajaran kepada kita. Dan sepatutnya kita jadikanlah ini iktibar untuk masa mendatang. Sebab itu saya dah bercakap dulu. Cukup-cukuplah. Jangan kita berbalah sama-sama kita. Kena ingat, saudara, bila kita berbalah sesama kita, maka orang ambil kesempatan. Tak sedar-sedar. Apa ni? Dia tanya dia kena dia tak boleh begitu. KL menjerit ke apa, tak boleh. Jangan saudara tuduh orang tu. Saudara bila saudara kata pada Presiden UMNO, tentu saya marah. Saudara Azminuddin, betul, Melayu sendiri yang berpecah. Jadi tapi bila keadaan begitu, jadi sasarannya UMNO. Benar kenyataan daripada Saudara Azminuddin. Bila dah sekarang ni 19 kursi menang pada DAP. Yang salah UMNO. Kenapa anda tak salahkan Parti Bersatu? Siapa yang mewujudkan perpecahan? Itu keadaannya. Siapa yang melakukan pengkhianatan terhadap parti, terhadap perjuangan kita. Jadi sekarang ni betul lah. Akhirnya kita ni jadilah seperti malangnya Pak Kaduk. Ayamnya menang,
kampung Tegadai. Pak Kaduk, orang ini air ini pasang, dia pergi ke hilir. Menongkah arus. Bila menongkah arus, sampai bila pun tak sampai-sampai ke matlamat. Bila sampai rumah kenduri, makanan dah habis. Kemudian patah balik ke belakang. Air surut, dia pula menongkah ke hulu. Akhirnya, tak juga sampai. Ada isteri, dia marah. Itu keadaannya, saudara. Saya harap beginilah, saudara. Saya jangan kita berbalak. Roy Azroy, kenapa pula UMNO jadi Pak Kaduk? Kenapa pula UMNO mesti disalahkan? Jangan salahkan UMNO. Sikit-sikit UMNO salah. Sikit-sikit UMNO salah. Saya rasa anda tidak berlaku adil dalam menilai kedudukan politik. Anda harus memahaminya. Saya nampak Saudara Ahmad, dia kata UMNO korup. Bila masa UMNO korup? Saya tidak marah kalau anda mengatakan ada setengah orang ahli-ahli UMNO yang melakukan korupsi. Itu saya tak marah, saudara. Tunggulah. Tunggu. Dan apakah anda mau melupakan mereka yang berada di sebelah sana tu, apakah mereka benar-benar bersih? Apakah mereka yang berada di sebelah sana? Saya tak mau sebut nama, saudara. Kita tahu. Tapi tunggulah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kena ingat kenyataan dia. Saya, orang kata, bahasa orang Perak dia kena petir. Saya petir setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di pentas-pentas politik. Dia kata bahawa selepas ini, berderet akan bawa ke mahkamah. Artinya tunggu, tak lama. Secara amat-amat saya setuju. UMNO perlu orang baru, saya setuju. Tetapi janganlah setuju keseluruhannya. Jadi kalau semua orang baru, apa nak jadi pada parti UMNO? Saya selalu mengatakan bahawa silapnya di peringkat akar umbi sendiri. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka melihat sebagaimana saya katakan semalam. Mereka melihat bahawa UMNO ini seolah-olah ladang untuk mencari kekayaan. Ini keadaannya yang akhirnya rakyat semakin jelek. Dan warga UMNO yang terdahulu, mereka dilat sombong. Dah jadi kaya raya. So sebab ini menimbulkan kejelekan. Dan hari ini saya mengharapkan agar warga UMNO kembali sedar diri. Kembali ke pangkal jalan. Yang sudah santuni. Masa untuk berbalah sudah dihentikan. Saudara Eddie Abdul Rauf, saya jangan menegakkan benang yang basah. Saya tidak menegakkan benang yang basah. Saya bersimpati dengan warga UMNO peringkat akar umbi. Mereka sedih, saudara. Yang buat kesilapan peringkat atasan. Jadi saudara menghukum parti UMNO tak boleh. Bila saudara kata saya menegakkan benang basah, tak betul. Warga UMNO kita 3.7 juta ahli. Kalau yang buat salah tu dalam 560 orang atau 100 orang katakan, takkan nak dihukum semua 3 juta. Saudara. Dan sebab itu saya katakan, wajah, ya, akar umbi tak salah. Jadi sekarang ni, kita santuni. Nak katakan bahawa rakyat menolak UMNO, tak juga. Tak ada pun calon-calon daripada UMNO yang hilang deposit. Tapi calon daripada Parti Perikatan Nasional, 18 orang hilang deposit. Ini kena ukurannya, saudara. Saudara, memang semua akar umbi bersih. Saya bersimpati. Bukan saudara. Wajah kutub, dia kata. Warga akar umbi UMNO tak salah. Cuma mereka dibudayakan dengan budaya sebelum ini apabila taburan. Banyak dedak yang ditaburkan oleh mereka yang the so-called bernama warlord. Ini yang saya marah ni. Saudara tak boleh kata bawa pengkhianat. Macam mana saya kata gitu? Saudara, saya ni macam mana ni? Saudara Hazar. Apabila kata presiden saya membawa Melayu menjadi bangsa pengkhianat kepada bangsa sendiri dengan menyokong DAP. Kita tidak menyokong DAP, kita bersama dalam Pakatan Harapan. Ya, saudara, sebab itu tadi macam mana kata ahli dan undang-undang negeri lengging, kita tak sampai untuk memberi penjelasan yang tak jelas. Saudara, jangan kita masalah doktrin yang ada dalam pemikiran kita ni kebencian yang melampau-lampau. Ada masanya, saudara. Sebab itu saya selalu berpesan. Kalau kita benci pun, janganlah benci habis-habis. Kalau kita sayang pada orang pun, janganlah sayang habis-habis. Kalau kita benci mereka sehabis bencinya, mungkin satu ketika nanti kita akan sayang. Dan kalau kita sayang dengan orang tu, sehabis baik, setinggi-tinggi sayangnya, mungkin satu hari kita akan membencinya. Jadi, betul saya setuju bahawa dari DAP undinya mencanak. Tapi UMNO bagaimana? Sebab kerana orang konon-kononnya tak setuju. Wujudnya Pakatan Harapan dan UMNO.
Itu keadaannya. Dan kita mengharaplah saudara supaya ada kesedaran pada kita supaya kita mengamalkan politik matang. Saya tidak menyalahkan. Dan di sini saya sekali lagi saya nak beritahu kepada saudara. Saya amat menyanjung dan menghormati warga daripada Parti Keadilan. Mereka diam, tenang dan mempertahankan pimpinan mereka. Tapi UMNO macam laru daun balun. Kenapa jadi begitu? Dan saya tahulah orang daripada, kalau mereka yang berada dalam Perikatan Nasional, daripada parti PBM itu, memanglah mereka asal daripada UMNO. Dan tidak bersetuju. Kerana mereka mengikut pimpinan tertentu. Terpulanglah. Dan doktrinnya, saudara macam Yusuf Yusof, no DAP, no Anwar. Kenapa saudara setakat itu? Kenapa mesti berhenti setakat no DAP, no Anwar? Mana perginya no PBM? Dia kena lengkap. Baru saudara adil. Kalau tidak setakat no DAP, no Anwar. Sedangkan no PBM, hilang. Tak boleh begitu. Petumululah, padalah UMNO kalah teruk, padalah. Sedangkan kita sendiri tidak ikhlas, tidak jujur. Bila kita melontarkan kata no DAP, no Anwar, no PBM. Dulu lagi saya dah bercakap, bukan hari ini. Sejak dari awal lagi. Saya dah bagi tahu bahawa kita bercakap no DAP, no Anwar, no PBM. Saat kita menyantuni muafakat nasional. Apabila muafakat nasional dihancurkan, tiba-tiba no PBM ni hilang. Saudara, saya haraplah kita sentiasa berlapang dada. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Tenang-tenangkanlah fikiran anda. Sekian, terima kasih.